Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada kali ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan juga tadabbur ringkas kepada beberapa ayat yang kita akan bincangkan dalam siri ini, insya-Allah. Kita sudah masuk ke surah yang ke-103, suratul Asri, surah Al-Asri. Juzuk yang ke-30, surah yang ke-103. Surah juzuk 30, surah yang ke-103, inilah yang dikatakan salah satu daripada surah yang terpendek dalam Quran. Suratul Asri, surah Al-Kautsar, dan juga surah An-Nasri, kan? Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita teruskan kepada tafsir, terlebih dulu kita baca ayat. Ayat dia pun 3 ayat ya. Tidak banyak, tapi huraiannya boleh diringkaskan dan boleh dipanjangkan. Kerana maudhu' dia penting. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surah Al-Asri, juzuk yang ke-30, surah yang ke-103. Surah 103. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah, dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini dia ada muqaddimah dia. Yang pertama, surah ini diturunkan di Makkah ataupun disebut dengan Makkiyatun inda aktsaril mufassirin. Kebanyakan ulama tafsir kata surah Makkiyah. Ada juga riwayat daripada Qatadah dan Mujahid, dia kata Madaniyah. Yang pentingnya kita ambil kebanyakan ulama kata Makkiyatun. Ada ayat dia, salah satu ayat, 3 ayat. Wahya ihda, salah satu daripada 3 surah terpendek dalam Quran, bersama dengan surah Al-Kautsar dan juga An-Nasr. Dari sudut nama dia, dinamakan surah Al-Asri. Apa asri? Masa. Dalam huraian nanti kita akan huraikan ada 4 pengertian Al-Asri. Wal-Asri itu ada 4 pengertian. InsyaAllah kita cuba bincangkan setakat mana yang sempat. Boleh katakan kebanyakan tafsir meletakkan nama dia Al-Asri. Surah Al-Asri. Ada juga dalam Bukhari meletakkan nama dia seperti ayat yang pertama. Wal asri bi isbatil waw ala al hikayah. Dalam hadis Abi Madinah Ad-Darimi, tanda tuan-tuan, ini di antara sanad ataupun dalil
yang kita selalu buat kan, iaitu qala kana ar-rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya, adalah dua orang di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bila mereka bertemu lam yaftariqa, mereka tak akan berpisah sehingga baca, salah seorang daripada mereka baca surah wal asri, innal insana lafi khusr kan, summa yusallim, kemudian mereka bersalam, ahaduhuma alal akhar salam. Maknanya kita sekarang ni bila habis majlis, pengurusi kata kita tutup majlis kita dengan surah wal asri dan tasbih kafarah kan, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua ni, wal asri kafarah, kafaratul majlis. Kena sebut betul-betul lah kafaratul majlis. Yang ada setengah pengurusi dia kata, kita pakai sama-sama baca doa kifarat belaka. Kifarat ni makna lain. Kafarah. Sebut oleh kerana dia tu lafaz syar'i, lafaz yang ada dalam syarak, maka kita sebut betul-betul kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Asar kisah ini, kisah sahabat-sahabat ini dikeluar oleh Abu Daud dalam fi Zuhdi, dalam bab Zuhud, wa Tabarani fil Awsat wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kata di muhaqqiq wa sahhaha isnadahu ghairu wahid. Maknanya sanad dia ni, sanad asar ini yang menceritakan sahabat Nabi bila mereka nak berpisah dia baca surah wal asri ini, sanad dia telah diterima ataupun ditashihkan oleh beberapa orang pengkaji hadis. Alhamdulillah, maknanya kita ada sandaran. Kenapa mereka sebut, kenapa kita akan tengok nanti sekejap lagi. Baiklah para jemaah sekalian, ada orang tanya kenapa dia baca wal asri itu. Kenapa baca wal asri? Ikhtiyarus sahabah radhiyallahu anhum hadhihi surah. Sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi memilih surah ini ketika bertemu dan ketika nak berpisah. Lam yakun ala sabilit tabarruk, bukan semata-mata nak ambil berkat je. Ada orang kata kita akhiri majlis kita ni dengan surah wal asri untuk ambil berkat. Kita kata kalau nak ambil berkat, baca surah lain pun berkat juga. Kenapa tak baca? Panjang surah lain, surah inna a'tainakal kautsar kan. Dan setiap huruf Al-Quran itu bikulli harfin, setiap huruf itu 10 hasanat, 10 kebajikan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memilih kelebihan surah. Kalau nak pilih kelebihan surah, tentulah para sahabat pilih surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang pahala baca surah Al-Ikhlas 1/3 Quran, 1/3 Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari kan. Tetapi ada tanda. Kenapa mereka pilih ikhtiar pilih surah wal asri sebagai penutup majlis? Limadha? Wa inna makhtaru surat al asri lima'anin. Mereka pilih surah wal asri ini kerana ada makna yang terkandung di dalam surah ini. Fahiya syamilatul lima'anil kamal al-ilmi wal-amali. Dia terkandung dalamnya dari sudut makna, dari sudut ilmunya dan dari sudut amali, praktikalnya, dalam diri kita sendiri dan kepada orang lain. Dan dia mengasaskan suatu hubungan yang positif, yang aktif di antara orang-orang mukmin. Sebab apa? Yang pertama, jaga masa. Kita ni bila tutup majlis dengan wal asri, pakat baca wal asri. Kan? Sebab kita akan tutup majlis serentak. Tetapi saudara-saudari yang masuk dalam majlis ini, majlis tadi telah diisytiharkan dalam kad jemputan, majlis akan bermula jam 9 pagi.
berakhir jam 12 tengah hari contohnya. Tapi awak datang pukul 11 tu, wal asri ke tu? Ada yang datang pukul 9.30. Ada yang datang. Maka para sahabat radhiyallahu anhu pilih ketika nak berpisah dengan suratul asri lima'anin. Kerana makna yang terkandung dalam wal asri, jaga masa. Mu jangan duduk main suka-suka nak mari pukul berapa ikut aku. La. Kalau sudah diberi jadual waktu, sudah diberi tauqid, pukul berapa masuk, pukul berapa keluar. Ni ada setengah orang ni, dia tahu dah. Kurusuh hari ni, daurah hari ni, habis pada pukul 2 tengah hari. Kan? Pukul 12 nak lari balik. Kenapa? Sebab ada janji dengan orang, sebab nak pergi tengok anak, sebab kita kata saudara. Dalam kad jemputan, sudah ada. Yang anak rasa sangat-sangat terkilan, surah Wal Asri ni patut dibaca di atas kepala ketika ada perhimpunan, ketika ada majlis ilmu. Kan pejabat-pejabat diberi kelonggaran, diberi pelepasan kepada pegawai. Dia boleh pergi belajar, boleh pergi kursus. Mereka pergi daftar nama, hilang. Masuk sekejap, ambil fail, hilang. Kita kata ini betul-betul tidak wal asri, tak ada jaga masa. Jadi itu dia di antara. Kemudian hubungan di antara kita sama-sama orang mukmin, di mana di akhir ayat minat at-tawasi bil haqqi, at-tawasi bis sabri, yang terbina di atas keimanan dan amal saleh. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu dikata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafathum au lawasi'athum." Kalau manusia tadabbur, perhati sungguh-sungguh kepada surah ini, 3 ayat ini yang pendek, yang di antara yang surah terpendek dalam Quran ini, lakafathum, cukuplah menjadi motivasi kepada mereka. Jaga masa, jaga waktu, jaga semua apa yang telah ditetapkan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat tu diperdu ke atas orang mukmin. Kitab fardu mawqut, berwaktu. Mu jaga betul-betul. Orang yang jaga solat berjamaah pula dengan disiplinnya, masya-Allah, hebat kita. Tak payah cari 5S daripada Jepun. Cukup kita cari dalam Quran kita, kan? Au lawasiat, ataupun luas, membadai, mencukupi luas perbincangan kita dengan cukup kita tadabbur kepada surah ini, sebagaimana kata Imamuna Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu wa radhiya'anhu. Baiklah para jemaah sekalian, dalam muqaddimah pimpinnya kata apa? Dinamakan suratul asri masa. Al-asri dengan mana masa dipilih di sini. Kita kata kita ada 4 makna dalam perbincangan nanti. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw. Kan? Intisari kandungan menerangkan bahawa manusia umumnya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, meliputi i'tiqad, kepercayaan, tutur kata, dan amal perbuatan, serta berpesan-pesan dengan sabar, yakni bersabar dalam menjalankan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kita akan sebut nanti sabar tu ada 3 kategori, kan? Yang pertama sekali sabar melakukan ketaatan. Sabar. Kita ni nak bangun solat subuh, kadang-kadang macam nak berperang, nak kejut anak-anak suruh bangun, nak bangun sahur, apa lagi, kan? Sabar. Itu dia panggil sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Maksiat ni seronok tahu. Ana tengok bila mari PKP ni, kita tengok malam semua sunyi. Allahu Akbar. Sehingga saya bercita-cita, kata kalau semua tahun PKP je malam, bagusnya. Masya Allah, tabarakallah. Orang duduk diam, tak pergi derak kat si. Kan? Kelak-kelak malam semua tutup. Tempat-tempat mabuk tutup. Bulan Ramadan ni tak ada. Kalau tidak, Masya Allah, pergi solat tarawih tak ada habis 20 rakaat, lari dah. Duduk mana? Duduk ke Dacon ni.
Subhanallah. Hari ni tak ada ecah ni. Buat solat tarawih pun habis. Allahu Akbar. Kita kata rugi, kan? Dan berpesan dengan sabar. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah ataupun ujian. Kita biasanya kita guna perkataan sabar ni bila? Bila mari ujian. Sabar saudara. Sabar. Baru mari. Kan? Tapi yang sabar tu ada 3 kategori. Dah tanda dah. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kejahatan, maksiat. Yang ketiga, barulah sabar yang popular, yang disebut-sebut, sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia kata sabar. Apa dia dalam mukaddimah lagi? Apa dia kerugian yang dimaksudkan itu? Kerugian bermakna hilang modal. Ra'sul mal, orang Arab kata, hilang modal. Dan modal seseorang itu ialah umurnya. Allahu Akbar. Modal kita tu apa? Umur kita tu dia panggil ra'sul mal. Modal perniagaan kita. Untung ke tak untung? Masya Allah, tabarakallah. Allah. Kerana dengan ini, nyatalah bahawa manusia tidak terlepas dari kerugian. Kerana tiap-tiap satu detik yang berlalu dari umurnya, kalau ia gunakan pada maksiat, maka tidak syak tentang ruginya. Kalaupun dihabiskan dengan perkara-perkara yang harus, maka itu pun merugikan juga. Sebab tak kosong. Pahala pun tak dapat. Tak dapat dosa, itu baguslah. Kerana habisnya tidak meninggalkan sebarang faedah yang dapat menolongnya bila ia mati. Maka bagi mengelakkan kerugian itu, tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang diterangkan pada ayat yang ketiga, dengan menyempurnakan segala yang tersebut sebagaimana yang sewajibnya dan yang sepatutnya, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada huraian ayat surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Dalam tafsirnya kata demi masa. Al-qasam. Qasam makna sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan satu-satu perkara, dalil yang menunjukkan kepada betapa besar dan pentingnya perkara yang disumpahkan, yang dilakukan sumpah, dijadikan bahan sumpah itu. Wal asri, demi masa. Mana Allah Ta'ala bersumpah dengan satu makhluk dia, nama dia masa. Masa ni kita berlalu gitu, kita tak nampak. Kita tahu tapi tak nampak mana. Dan dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut wal asri, demi masa, kemudian dikuatkan lagi. Akadal muqsam alai bil qasam dengan inna. Innal insana lafi khusr. Itu dia panggil nak taukid. Innal insan. Wabil lam. Lam huruf taukid. La fi. Itu dia panggil inna campur dengan lam. Semua itu menunjukkan kepada taukid. Dalam bahasa Arab kata taukid, huruf yang menunjukkan satu, menguatkan. Macam kita bahasa Melayu juga ada ayat penguat. Contohnya kita kata demi sesungguhnya. Kalau tak kata sesungguhnya, bahasa Malaysia kata boleh dipahami juga, tapi sesungguhnya barang siapa, kan. Jadi ayat nak menunjukkan benda tu taukid, menguatkan ucapan itu. Itu bahasa. Maka timbul lagi perbahasan ulama, fama huwal asr. Apa dia ke masa al-asr yang disebut oleh Allah Taala di sini? Fi ta'wil zalika aqwal, dalam tafsirnya ada beberapa pandangan ulama. Tanda tuan-tuan. Kalau kita duk belajar selama ini, wal asri ini satu ya. Masa. Nah. Maka yang pertama sekali, al-asri dengan mana ad-dahru awiz zaman. Majoriti ulama tafsir kata demi masa di sini makna masa lah. Masa, waktu, zaman, itu dia panggil masa. Tanda. Pendapat yang kedua mengatakan wal asri, waktu asar.
wa huwa akhirun nahar, akhir siang. Itu dipanggil waktu asar. Kenapa? Tunggu. Sekejap lagi kita bincang. Yang ketiga, fatratun minaz zaman, satu tempoh masa. Wal asri, kita kata suatu tempoh masa. Masa mana? Coba kita tengok. Yang keempat, wal asri dengan makna salatul asri, demi solat asar. Demi masa. Kan? Nah, itu dia panggil demi waktu asar. Waktu solat asar, waktu asar, satu tempoh masa yang tertentu, ataupun secara majoriti ulama kata wal asri, masa, zaman, itu yang dikehendaki. Baik. Maka kata di para ulama, boleh jadi empat makna ni dakhilatun fil makna, duduk dalam satu benda ya. Ada lafaz am, ada lafaz yang takhsis, yang khusus. Sebab kalau kata wal asri, al asri duduk dalam masa juga kan, demi waktu asar, demi solat asar. Maka manusia ni yang pertama kita kata, isu yang pertama wal asri, masa. Sebab ada di kalangan manusia ni, dia nisbahkan satu benda tu kepada masa. Bila kita buat tak jadi, contoh kita buat benda, tak kena masa ni. Kalau dia buat jadi betul-betul, pandai pilih masa. Kita kata masa yang salah bukan dia salah. Dia buat tak betul. Kan? Macam orang ni lah, puak juru dapur kita ni musim PKP ni, dia ada satu grup pula, grup perkara yang tak jadi. Masakan yang tidak menjadi ni, pakat duk tayang gambar. Buat apa malu korang? Jangan duk tunjuk. Tak jadi, buat pula esok. Menonyek orang rumah nak perhabis tu kan. Maka Allah SWT larang kita marah kepada masa. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam, anak Adam ni telah menyakiti aku. Yasubbud dahra, mereka sumpah kepada masa. Hei, masa tak molek ni. Celaka sungguhlah. Silap kita dah. Pergi pilih hari ni. Hujan pula kita buat kenduri contohnya. Baru ni kita sewa kemah siap-siap. Mari PKP COVID, masa tak betul. Allah kata apa? Wa anad dahru. Aku yang menetapkan masa itu. Mu jangan sumpah. Biyadi al-amru. Di tangan akulah segala urusan. Uqallibul layla wan nahar. Aku tukar ganti malam dengan siang. Wa fi lafzin la tasubbud dahra. Dalam riwayat lain, Nabi kata, kamu jangan sumpah masa. Jadi kita kadang-kadang bila benda tak jadi, kita sumpah ke masa. Kita marah ke masa. Dalam satu syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Syair ini saya suka baca. Sebab kita suka menyalahkan masa. Bila kita kata, kenapa biarkan anak-anak tak solat tu? Budak-budak zaman sekarang. Budak-budak zaman lo ni. Kenapa anak-anak perempuan tak tutup aurat tu? Model zaman lo ni. Kenapa isteri tak tutup aurat tu? Wanita hari ini. WHI. Wanita hari ini. Duk nyabit marah hari ini. Bukan kita yang bersalah, kita marah ke masa. Kata Syafi'i, na'ibu zamanana wal aibu fina. Wama li zamanina aibun siwana. Waqad nahju zamana bighairi jurmin. Walau nataqa zamanu bina hajana. Dia kata na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita duk aibkan. Kita duk cela masa. Kenapa? Nasib kita lah hidup di akhir zaman. Kalau awak hidup di zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, belum tentu awak ikut Musa. Na'udzubillah kan. Kalau kita ikut zaman Nabi, duduk di zaman Nabi SAW, belum tentu kita ikut Nabi. Boleh jadi pergi ikut Abu Jahal. Na'udzubillah. Jadi kenapa kita duduk? Kata Syafi'i, wal aibu fina. Yang sebenarnya aib, cacat celah tu duduk pada kita, bukan duduk di masa. Dan tidak adalah bagi masa kita tu aibun siwana, kecuali perbuatan kita yang bersalah. Ada kalanya mereka nahjuz zaman, kita duduk marah, kita duduk duduk kata ke masa tanpa kesalahan bagi masa itu. Walau nataqaz zamanu hajana. Kalau masa tu boleh cakap, dia juga akan kutuk kita. Itu kata di Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kita kata janganlah kita duduk menyalahkan masa. Hari ini boleh katakan ada orang menggunakan kesilapan itu, guna salah masa. Dia kata apa? Dia kata, zanilah hujah.
Bila kita kata kenapa tak tutup aurat? Model orang selon ni, orang zaman sekarang. Termasuklah tak kira lah bini ustaz ke, bini pak imam ke, bini pak haji ke, ustazah sendiri. Keni lutut juga ustazah pun. Dah, tahu mana keni lutut? Dia cukur bulu keni, lepas tu dia tak putih. Tu mana keni lutut? Pergi tengok dalam zoo negara tu. Kan? Itu dia panggil lutut. Keni lutut juga ustazah. Merah juga bibir. Macam mana? Dah. Ustazah bau ceramah depan orang, depan laki-laki. Sekali dia angkat tangan, tuan-tuan, perut nampak sampai ke lengan turun dia punya baju. Na'udzubillah. Kenapa ustazah? Model zaman sekarang. La na'ibu zamanana wal aibu fina. Yang aibnya kita bukan zaman. Jadi jangan ada menyalahkan masa. Kalau kita nak kata masa lo ni orang tak jadi, tuan-tuan, saya dah sebut dalam satu siri cerita seorang budak buta, remaja buta, nama dia Jihad Al-Maliki, kan? Ni duduk di Arab Saudi. Buta. Riwayat daripada Syekh Ibrahim, Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, hafizahullah. Dia kata, aku dapat maklumat budak ni baca Quran bulan Ramadan yang lepas 2 kali khatam. 60 kali khatam. 2 kali sehari. Sekali siang, sekali malam. 60 kali khatam, tuan-tuan. 60 kali khatam. Jihad Al-Maliki. Kita berapa muka surat baca? Subhanallah. Cerita ni betul-betul kita ambil daripada riwayat cerita Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh murid dia, mengatakan Syafi'i khatam 60 kali di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan duduk menyalahkan masa kalau kita kata zaman sekarang. La. Jihad ni katanya, dia telah hafal kitab-kitab hadis. Bagaimana ulama-ulama hafal dulu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Maka kita mengatakan kesalahan tu duduk di mana? Duduk di kita, bukan duduk di masa. Kita ni marah masa, tak kena masa. Supaya juga kadang-kadang anak gurau. Kita kata angin, masalah angin. Kenapa awak nampak bersungguh ni hari ni? Pakai baju comel-comel pagi lagi ni. Oi, belagu angin molek saya ni dengan program ni. Penceramah hok mari hari ni. Naik angin saya. Semangat. Tapi kalau duduk di lepas tikar penuh dengan minyak angin, kenapa pula tu? Naik angin pula dah. Tadi hok ni belagu angin, hok ni naik angin, rebah pula. Jadi akhir sekali kitanya duduk dengan anginnya. Gua tak gitu majlis tu. Tak ada angin. Tak ada angin, tak sedap ni. Naik belagu angin, naik angin, tak ada angin. Itulah kata orang, waktu muda duk pakai minyak wangi, bila sudah tua minyak angin. Nak kata apa? Baik, kita pergi. Panjang ni. Surahnya pendek tapi huraian pula panjang. Satu anak kata, wal asri ini orang boleh ceramah pagi sampai gelap, orang boleh buat huraian dalam masa 3 minit. Kita pergi kepada yang kedua, isunya dia kata waktu al-asr. Ad-dahru dari sudut masa, maaf. Dari sudut masa. Masa kita ni Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, menunjukkan kata satu kemuliaan kepada masa itu, dan kemuliaannya kepada umur kita. Sebab masa itu berjalan serta dengan umur kita akan hilang. Maka Allah Ta'ala sebut masa dan juga tempat. Contoh wal asri di sini, kan? Tempat Tuhan kata qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah. Bagi siapa? Milik langit dengan bumi. Allah, itu dia tempat. Kemudian dia sebut juga masa walahu ma sakana fil laili wan nahar. Malam dengan siang, itu masa. Allahu akbar, itu kuasa Allah. Allah Taala akan sebut masa dengan tempatnya sekali. Kemudian tafsir yang kedua, ada ulama kata wal asri dengan mana waktu asar akhir hari, akhir siang. Itu waktu asar, waktu asar. Apakah munasabah kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu asar? Munasabah apa? Jawab dianya munasabahnya, biasanya manusia ni kalau dah petang hari, dia akan tengok apa hasil natijah yang dia dapat hari itu. Kita keluar daripada rumah pagi, kita balik petang, apa yang kita dapat? Dan ada hasil usaha, buat kerja yang kita lakukan pada hari tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullun nasi yaghdu. Semua orang ni pada waktu pagi keluar, faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Ada orang yang jual diri dia merdekakan dia daripada api neraka dengan melakukan amal ketaatan pagi sampai gelap.
Ada orang yang membinasakan dia sendiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka kita keluar pagi, kita balik petang. Maka di sini para ulama mengatakan pagi petang tu di antara kita sebelaga, kita belaka tu. Petang wal asri. Mana aku nak tengok di petang hari apa yang kamu dapat, apa kesimpulan yang telah kamu kutip ataupun kamu ambil pada waktu yang tersebut. Itulah yang dikatakan. Yang ketiga mengatakan satu tempoh masa. Satu tempoh masa. Dia kata masa yang kita hidup hari ni. Orang panggil semasa. Dalam bahasa Arab panggil al-mu'asarah. Fiqh al-mu'asarah. Maknanya fiqh semasa. Sekarang ni. Orang Kelantan kata la ni. Wal asri maknanya masa ni. Masa mu duduk ni. Tak kira masa mana pun. Zaman kita. Kan? Zaman kita hidup hari ni nak menunjukkan bahawa setiap masa itu ada perkara yang berlaku mungkin tak berlaku di zaman dulu. Ni sepanjang kita hidup. Sepanjang saya hidup ni. Tak lama. Kan? Muda lagi lah. Baru setengah abad kata orang. Tak pernah berlaku di pondok saya ni banjir besar. Kecuali pada 24 hari bulan 12 2014 air naik sampai ke atap rumah kita ni. Itu satu peristiwa berlaku. Tahun Ramadan 1441 berlakunya benda muasir, benda yang tak pernah berlaku dalam hidup kita ni, iaitulah PKP. Bulan Ramadan, bulan orang bekerja pergi masjid, masjid ditutup. PKP. Maka tujuan apa? Allah Ta'ala tweet kita supaya kita kena bincang benda muasirah, benda semasa. Kalau fiqh semasa. Hari ni para ulama penat. Saya tengok mufti-mufti Malaysia bersidang berapa kali dah dalam zaman COVID-19 PKP ni. Berapa kali bersidang. Macam mana nak putusan nak tutup masjid ni. Kalau solat Jumaat ada lagi khilaf di antara fardu kifayah, sunat muakkad ada. Tapi kalau solat Jumaat macam mana? Penat juga. Mufti-mufti nak berani nak sign surat bahawanya Jumaat ditangguhkan. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita solat Jumaat, mu tangguh. Berat tu. Pasal itulah kita kata tanggungjawab berat. Mari zaman PKP ni ada ijtihad mengatakan boleh angkat nikah melalui online. Ada kata boleh, ada duk serang pula tak boleh. Kita kata benda tu benda khilaf muasir, kan? Alhamdulillah mana Allah Taala bagi keluasan pada kita. Ada juga orang yang pakai apa dia panggil ni? PPE apa dia? Yang pakaian ni ahli-ahli kesihatan tu, baju biru dia tu. Ada yang ijtihad kata kalau tak boleh nak buka ni baju ni kerana susah, solat je dulu tak. Maknanya ulama-ulama berani buat keputusan al-muwaqqi'una 'anillah ni bukan satu benda yang kecil. Jadi pasal tu dia kata di antara isu yang disebutnya dia panggil masa itu iaitulah masa kita ada fatratun minaz zaman. Boleh jadi fatwa hari ni esok lepas pada PKP ni tak boleh pakai dah. Fatwa tangguh solat Jumaat, fatwa boleh solat tanpa wuduk dengan pakai baju uniform kesihatan itu dan sebagainya. Kita kata ada tempoh dia sendiri. Allahu Akbar, kan? Yang keempat, baiklah kita ringkas-ringkas ya, tuan-tuan. Yang keempat, maksud dianya salatul asri, solat asar itu sendiri. Solat asar ni di antara solat yang besar. Sebab apa? Allah Ta'ala namakan dalam surah Al-Baqarah 238, Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu akan salat. Salat tu semualah termasuklah salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi Allah Taala sebut wassalatil wusta, salat wusta. Majoriti ulama mengatakan salatul wusta ya salatul asri, salat asar itu sendiri. Jadi salat asar ni besar. Allah Taala sebut khas nama dia salatul wusta dalam Al-Quran. Maka kalau sumpah ini wal asri demi salat asar pun jadi. Dan hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, Nabi kata man taraka salatal asri faqad habita amaluhu.
Siapa dia tinggal solat asar dengan sengaja, gugur amalan dia. Berat tu, hubutul amal. Maknanya rugi sangat-sangat orang ni. Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi tafutu salatul asri. Orang yang terlepas solat asar. Leka, lara, galik, bukan apa, siapa tak ada sembahyang asar. Nabi kata apa? Faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ada riwayat kata faka'annama wutira ahluhu wa malahu. Boleh baca dua, kan? Saya dah hurai panjang tajuk ni dalam syarah kita kepada kitab Muniyatul Musalli. Seolah-olah dia kehilangan keluarga dan kehilangan harta benda. Kita ni kalau hilang barang, berat tak berat? Berat. Kalau hilang keluarga, berat tidak? Berat. Tapi kalau hilang solat asar, tak rasa berat. Nabi kata, orang yang terlepas solat asar tanpa uzur ini, seolah-olah dia sudah kehilangan keluarga dengan harta benda. Itu nak suruh nampak betapa beratnya, besarnya kedudukan solat asar itu sendiri. Maka, itulah di antara 4 huraian ulama mengatakan, asar itu, wal asri, masa, waktu asar, waktu akhir siang, fatratun minaz zaman, tempo masa yang kita ada ni, kita kata mu'asirah, dan juga solat asar itu sendiri. Dalam hadis Nabi sallallahu yang panjang, Nabi kata, innama ajalukum, tempo ajar kamu nak banding dengan orang dulu, seperti di antara solat asar dengan maghrib. Kita ni pendek. Orang Yahudi di antara zuhur, subuh kepada zuhur, panjang. Kemudian mari Nasara pula di antara zuhur dengan asar. Kita asar dengan maghrib. Tapi pahala kita lebih banyak sebab itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang dikeluar oleh Bukhari, jadi saya tak boleh huraikan. Kita pergi kepada ayat yang kedua, wal asri, tamat. Innal insana lafi khusr. Kalau tak jaga masa, tak jaga solat asar, tak jaga waktu-waktu ini, kamu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa dia rugi di sini? Tengok dalam huraian kitab pimpinan kata apa? Kerugian bermakna hilang modal. Modal hidup kita duduk mana? Duduk di al-waqt. Itu modal kita, duduk di waktu. Waktu itu modal. Dan modal seseorang ialah umurnya. Dengan ini nyatalah bahawa manusia tidak terlepas dari kerugian. Kerana tiap-tiap satu detik yang berlalu dari umurnya, kalau ia gunakan pada maksiat, maka tidak syak tentang ruginya. Kalau maksiat, memang. Dan kalau pula dihabiskan perkara-perkara yang harus, maka itu pun merugikan juga sebab kosong. Merugikan juga. Kerana habisnya tidak meninggalkan sebarang faedah yang dapat menolongnya bila ia mati. Bagi mengelakkan kerugian itu tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang diterangkan pada ayat yang ketiga, dengan menyempurnakan segala yang tersebut sebagaimana yang sewajibnya dan sebagaimana yang sepatutnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayat. Baik, kita pergi kepada innal insana lafi khusrin. Al insan dipanggil jins. Pasal tu dia sebut alif lam. Al insan. Al lil istighraq. Maknanya merangkumi semua jenis manusia rugi belaka. Ada kata maksud dia orang kafir rugi tu. Ada kata Abu Jahal, ada kata Abu Lahab, tapi yang betulnya was-shawab, al maksud dia jinsul insan. Semua jenis manusia rugi. Illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Mana orang beriman, orang ni selamat daripada kerugian. Sebab apa? Sebab manusia ramai duduk di mana? Dalam kerugian. Al-ghalib, kebiasaan manusia tu rugi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Tak ramai orang beriman. Walaupun munak dia jadi orang beriman, tak ramai. Dalam surah Al-An'am, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kalau kamu ikut orang ramai, mu akan sesat daripada jalan Allah Ta'ala. Sebab itulah dia kata, kebenaran itu sedikit, yang ramai tu, yang tak betul. Zaman Nabi SAW dibangkitkan di Mekah,
Cuba tengok dari sudut peratus, berapa ramai yang masuk Islam, berapa ramai hak kafir. Ramai kafir. Atas dunia, berapa ramai yang kafir, berapa ramai Islam. Zaman kita hari ni, peratus umat Islam nak banding dengan umat-umat lain, berapa banyak? Ramai kafir. Di kalangan orang Islam sendiri, berapa ramai yang betul-betul istiqamah dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak banding dengan pengikut-pengikut yang tak ikut dengan sunnah. Dia Islam, tapi amalannya menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam benda dia buat dah. Kita kata ramah hak tu. Biarlah. Maka innal insan, manusia ni, jenis manusia dalam kerugian. Allah kata la fi khusrin, di dalam kerugian. Dia tak kata innal insana la khasir, manusia itu rugi. Sebab apa? La fi khusrin, kata di ulama lughah, harful jar fi yadullu ala zarfiyah, menunjukkan kepada bekas. Seolah-olah rugi itu satu bekas. Manusia ni dalam bekas kerugian. Manusia ni tenggelam dalam kerugian. Kecuali siapa dia? Illal ladzina amanu. Orang ni orang keluar daripada bekas yang rugi, duduk di dalam satu tempat yang lain. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi baru jangan kita rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman ni kalau rugi pun dia tak rugi seluruhnya. Dia rugi juz'iyat, rugi orang panggil part-part yang tertentu saja. Contohnya, dia beriman. Solatnya ada, tapi sekali-sekala terjebak dengan maksiat. Kalau dia mati, tahta masyiatillah. Orang ni duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala maafkan dia ke syurga terus, ataupun Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atasnya, campak dalam neraka dulu, wal'iyazubillah, kemudian dikeluar ke syurga. Maknanya orang mukmin ni, kalau rugi juz'iyat. Tapi kalau kafir, rugi total. Macam kita hari ni lah, dia panggil rugi keseluruhannya. Na'uzubillah. Maka, itu di antara kelebihan besar menjadi orang yang beriman. Jadi dalam kitab kita kata, kepala modalnya apa dia? Kepala modal kita tu masa. Dalam sebuah buku yang saya bawa ni, saya nak tunjuk kepada para jemaah, tajuk dia Qimatuz Zaman. Qimatuz Zaman indal ulama. Nilai masa di sisi para ulama. Oi, Masya Allah. Ada ulama yang menulis berpuluh beratus jilid kitab. Ada macam-macam dalam kitab ni bagus. Dalam kitab ni kata apa? Qala al-wazirus salih Yahya bin Hubairah. Dia ni menteri tapi saleh. InsyaAllah mudah-mudahan di negara kita akan ada juga menteri yang saleh, insyaAllah. Dia kata apa? Al-Wazir Ibn Hubairah ni, wal waqtu anfasu ma'unita bihifzihi wa arahu as-salama alayka yadhi'u. Masa itu benda yang sangat berharga yang patut kamu jaga dia. Tapi aku tengok benda yang paling mudah hilang atas kamu, iaitulah masa. Rugi kita. Tuan-tuan beli kitab ni. Qimatuz Zaman indal ulama. Saya nak cerita apa masa sudah habis. Kan, betapa ulama-ulama zaman dulu tulis kitab berjilid. Ada seorang syekh kepada Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, dia tak sempat nak makan malam beberapa tahun dengan tangan dia. Tak sempat. Dia duduk apa tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Dia duduk menulis hadis. Pembantu dia, jariah dia, bawa makanan letak sini. Makan malam, asyak. Makan syekh, dia tak makan. Pembantu ni, dia lah nak pergi tidur lah. Malam, kan? Dia apa ambil? Suap. Hayya, bismillah. Bismillah. Bismillah, makan. Boleh. Habis, pembantu dia suap pula. Akhir sekali, sampai tengah malam dia panggil. Mana makan malam aku? Syekh makan dah. Tadi saya suap. Masya Allah, tak sedar. Katanya, bertahun-tahun tak makan malam dengan tangan dia sebab leka dengan menulis. Pembantu dia terpaksa kena suap. Masya Allah, tabarakallah. Oh, itu di antara kenapa mereka boleh jadi ulama besar. Kita hari ni nulis juga, nulis Facebook, nulis WhatsApp dah. Sambil duduk makan, mulut makan. Tangan sebelah duduk menenyih ni, telefon, duduk pawak sini. Allahu Akbar, kita kata sangat-sangat rugi. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita pun berlalu. Kita harap masa kita ni tidak rugi sebab kita duduk dengan tadabbur Al-Quran, surah yang pendek tapi huraiannya panjang, masya-Allah, tabarakallah. Baiklah, orang yang rugi siapa dia? Orang yang masanya berlalu, kata di para ulama, di antara perkara yang pergi tak akan undur balik, iaitulah masa.
Karena itu saya bagi peringatan sangat-sangat kepada para jemaah supaya zikir yang berwaktu jangan ditinggalkan. Masuk waktu pagi, zikir pagi. Jangan tunggu zikir pagi. Tak apalah aku kembal jamak takhir dengan zikir petang. La, ini untuk pagi. Mari waktu petang, baca zikir petang. Tak apa saya capur dengan malah esok. La. Zikir lepas solat sama juga. Habiskan zikir baru kita bangun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu dia panggil masa bila mari dia tak akan ulang balik. Kan? Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat yang terakhir yang sangat menarik perbincangan kita ni. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni meliputi i'tiqad, kepercayaan, tutur kata dan amal perbuatan. Makna kita berpesan, makna kita berwasiat, kita bertazkirah, kita beri motivasi, apa saja. Tawasaw bil haqqi, dengan benda yang benar. Apa benda yang benar itu? Apa yang benar? Semua. Akidah yang benar, ibadat yang benar, tutur kata yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, itu semua tu dia panggil al-haqqu. Pasal itulah kata di ulama, al-haqqu thaqil. Kan dalam perbincangan kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata di para sahabat, al-haqqu thaqilun. Hak itu berat, pemberat timbangan. Yang benar itu pemberat timbangan kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak ada kerja apa. Berjalan nak pergi belikan di pasar contohnya. Tengok ada orang duduk kelahi. Kita pergi nasihat. Saudara, tengok orang duduk kapal. Pergi nasihat anak, kalau nak macam ni pergi kahwin. Jangan dia buat. Nah, tengok orang duduk maki orang kita. Itu al-haqqu thaqil. Benda yang kita menyampaikan kebenaran, berat atas timbangan. Masya Allah, tabarakah. Tanda tuan-tuan. Al-haqqu thaqilun. Benda yang benar itu, menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran, memberatkan timbangan kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Dan watawasaw bis sabri, dan kita hendaklah berpesan-pesan dengan kesabaran. Allahu akbar. Jadi sabar ni di awal tadi saya dah sebut. Sabar berapa kategori? 3. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kejahatan, maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Allahu akbar. Ada sebuah kitab lagi. Kitab yang saya tunjuk ni, tuan-tuan, ada terjemahan belaka. Tuan-tuan cari. Tajuk dia, Safahatun min sabril ulama inda syada'idil ilmi wat tahsil. Lembaran-lembaran, kumpulan cerita, kisah bagaimana sabarnya para ulama di dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ulama-ulama relax ya, yang duduk relax. Ana dengar tuan-tuan guru kita, nak mengajar satu-satu ilmu, dia murajaah dulu. Panjang masa. Siapa orang kita tengok, syekh ni alim ke tidak ni? Duk baca kitab yang nak mengajar orang. Takkan tak boleh mengajar lagi. Dia kata, mu ni, dah, bukan boleh mengajar begitu ya. Allahu akbar. Panjang cerita. Maka di sini, jawab dianya, dalam ayat Quran awal lagi, Allah Ta'ala sebut tentang kerugian. Manusia dalam kerugian. Jawab dia, kenapa disebut dengan nama illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Maknanya tariqur ribhi wahid. Jalan mencari keuntungan itu satu je lorong dia. Apa dia? Beriman, amal saleh. 2. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat 3 ni, sebab-sebab jalan tak mau rugi. Jalan keuntungan. Kenapa Tuhan tak sebut ayat yang keempat? Jalan-jalan keburukan. Kenapa? Ni para ulama kata, jawab dia, tanda. Kenapa dalam ayat 3 ni Allah Ta'ala sebut jalan kebaikan? Jalan nak melepaskan diri daripada kerugian. Tapi dia tak sebut jalan-jalan yang rugi. Ulama kata, li'anna tariqar ribhi wahid. Jalan keuntungan itu satu je. Illa allazina amanu wa 'amilus salihat.
wa tawasau bil haqqi wa bis sabri. Tapi lakin turukul khasarah kathiratun. Jalan-jalan kerugian sangat banyak. Sama ada melalui perbuatan, melalui i'tiqad, melalui, maka Allah Ta'ala tak sebut. Yang pentingnya, mu nak selamat, kamu tak mahu kerugian, ikut. Ini jalan aku. Jalan orang beriman, orang yang berpesan dengan hak, berpesan dengan sabar. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam ayat ini, kata di para ulama, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada al-kamalul ilmi wal amali. Sempurnanya ilmu dan amal, dan al-lazim wal muta'addi, yang jadi kepada kita dan juga beri kepada orang lain. Apa dia? Tanda tuan-tuan. Al-kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu bagi manusia, illal ladzina amanu, iaitulah orang yang beriman. Sebab orang beriman ni dia tahu ada Allah, dia tahu ada kitab, dia tahu ada rasul, dia tahu ada akhirat, itu dia panggil kamal ilmi. Al-kamalul amali, kesempurnaan amalan, duduk mana? Wa amilus salihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu masuk solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, tolong orangnya, akhlak yang mulia, semua sekali. Al-kamalul lazim, kesempurnaan bagi seseorang individu, syakhsi, apa dia? Kita beramal dengan apa yang kita belajar. Kita belajar Quran, belajar sunnah Nabi SAW, kita amal. Itu untuk kita. Dia panggil kamalul lazim, untuk kita. Al-kamalul muta'addi, kesempurnaan yang kita sampaikan kepada orang lain, apa dia? Iaitulah at-tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri. Bila kita boleh berwasiat, berpesan-pesan dengan yang benar, berpesan-pesan dengan kesabaran, maka itu kita sampaikan maklumat yang baik itu kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, dalam surah yang mulia ini ada 4 isu yang disebut. Yang pertama, daerah yang pertama, orang yang beriman. Inilah daerah yang paling besar sekali. Kalau kita nak bincang bab iman saja, sudah cukup, satu hari tak habis, kan? Daerah yang agak sempit sikit daripada iman, iaitulah amal soleh. Karena itu para ulama mengatakan, amal soleh itu, ibadat itu, dia panggil tauqif. Kita boleh buat setakat apa yang diizinkan oleh syarak. Hak Nabi kita suruh buat, kita buat. Hak Nabi tak suruh, kita langgar juga. PKP, ibadat ni kita langgar, kan? Maka dia akan keluar daripada sunnah kepada satu kategori, nama dia bid'ah, satu rekaan. Ini bahaya. Bahaya. Nah, maka kita kena sebut. Daerah yang ketiga, at-tawasau bil haqqi, iaitulah kita berpesan, berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat, iaitulah berpesan-pesan dengan sabar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, saya dah sebut di awal-awal tadi, sabar itu penting. Sabar itu kita kena lakukan 3 perkara yang ada ni. Kita kadang-kadang dalam masalah kesabaran ini, kita berpesan dengan kesabaran, makna sabar di dalam semua perkara. Guru nak pandaikan murid dia, kena sabar. Jangan duk kata, budak ni benok, berapa kali ajar, bahasa, lah, tak ada. Murid pun kena sabar juga kerana guru. Ada kalanya guru ni senyum, ada kala dia marah. Nak kata apa? Itu semua kerana kita, kan? Jadi samalah kita dengan mana-mana kumpulan atas dunia ni pun, kita akan ada pro kontra. Maka kita kena sabar. Yang pertama sekali, kita berwasiatlah kepada diri kita, supaya jangan sekali-kali kita langgar PKP, kesabaran itu jangan. Orang lain buat kerana pada kita, kita sabar je. Tapi kita jangan buat ke orang lain pula, kan? Allahu Akbar. Tengok satu kes. Kes dalam masalah tidak sabarnya kita dalam masalah benda-benda perbezaan pandangan. Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, kan, dia ada kitab nama Ahkamul Quran, dia kata apa? Dia cerita Syekh dia, tuan guru dia, nama dia Abu Bakar At-Turtusi, pergi melawat negara Morocco, Maghrib. Orang Maghribi ni orang mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni dia solat, dia tangan dia tak sini, tak sedekat, dia tak bawah. Kalau tuan-tuan pergi masjid Nabi ke masjid Mekah, tengok orang duduk gini, ada 2 kumpulan, satu Maliki, satu lagi Syiah, begitu juga. Dia tak ada sedekat. Syekh Tartusi ni pengamal sunnah. Jadi dia angkat tangan ketika rokok, ketika angkat dan tak sini. Ketua kawasan tu tengok,
Kenapa pelik dia ni semaya ni angkat tangan lagi letak sini? Pelik. Dia jatuhkan hukuman suruh orang bunuh Syekh Tartusi. Tartusi ni ulama besar. Ibnu Arabi, tuan guru di kawasan tu, dia kata, fatara qalbi. Aku menggigil. Aku takut kena bunuh. Tok guru aku mari ziarah aku, tiba-tiba dia kena bunuh sini. Berat. Waqultu subhanallah. Tuan penguasa. Hadza Tartusi faqihul waqti. Ini ulama besar ni dunia ni. Ulama fiqh besar zaman ni. Dia bertanya, limadza yarfa' yadi? Kenapa dia angkat tangan waktu takbir Allahu akbar, Allahu akbar? Kenapa? Dia marah. Qala Ibnu Arabi, fama ziltu ubayyin lahu. Aku berterusan menceritakan kepada dia anna hazihi sunnatun nabi. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni angkat ni. Hatta sakana ghadabuh, sehinggalah hilang marah dia bila kita huraikan. Ini dipanggil at-tawasi bil haqqi. Kita nak menyatakan kebenaran itu berat. Dan nak menyatakan kesabaran juga berat. Maka para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang sabar dalam menuntut ilmu, yang sabar dalam menyampaikan ilmu, yang sentiasa berpesan dengan perkara yang hak, perkara yang baik-baik. Tak usah peduli dengan manusia, orang lain duk sibuk dengan benda tu, biarlah kita berpesan dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu sudah memadai. Jadi kalau kita duduk ajar benda lain lagi, habis. Jadi elok untuk pemuda-pemuda, saya syurkan beli kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di si ulama. Cerita ni sangat banyak motivasi. Saya bercita-cita satu hari kalau ada masa, anak akan baca cerita buku ni. Menarik sekali tuan-tuan. Kalau kita dengar, Allahu Akbar. Dan ramai lagi ulama semasa lain yang tulis kitab tentang zaman. Kalau kita nak baca tentang bagaimana ulama dulu mengembara mencari ilmu, baca dalam kitab Safhat min Sabril Ulama. Dua-dua kitab ni sudah ada terjemahannya. InsyaAllah tuan-tuan yang tak boleh bahasa Arab, boleh cari terjemahan. Tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya surah Wal Asri, baru kita faham. Kenapa bila kita nak berpisah, kita kata, kita akhiri majlis dengan surah Wal Asri, supaya kita teringat, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, aku tak tepat masa, mari lambat. Ataupun keluar cepat. Ini motivasi. Bukan setakat nak baca surah ya. Baca surah beratus-ratus kali masuk. Buih mulut-mulut baca surah. Tapi waktu tak jaga. Tidak tepat. Kena jaga betul. Dan surah kafaratul majlis, itu nak menghapuskan dosa-dosa kalau kita ada benda lara dalam majlis. Tapi kalau mengumpat tak jadi juga dengan kafaratul majlis tu. Kena pergi taubat pula kan. Tamatlah kita insya-Allah. Kita akan masuk dalam siri akan datang suratul Humazah. Surah orang perli orang. Zaman kita hari ini sangat-sangat penting surah ini untuk ditadaburkan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.